Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Ustaz dan rakan-rakan sekalian. Kami dari Kumpulan 3 ingin membentangkan tentang tajuk yang kami kaji, iaitu atheism. Pengenalan. Atheism juga dirujuk sebagai atheist dalam bahasa Inggeris, berasal daripada perkataan Yunani atheos yang bermaksud tiada Tuhan. Atheism adalah perspektif dunia yang menolak kewujudan Tuhan atau dewa. Ini bertentangan dengan kepercayaan atheism yang berpendapat bahawa ada entitas ilahi yang mengawal alam semesta. Menurut The Encyclopedia of Religion, atheism adalah sebuah doktrin yang bahawa Tuhan tidak wujud dan kepercayaan terhadap kewujudan Tuhan merupakan kepercayaan yang palsu. Atheism adalah kepercayaan yang berpendapat bahawa keberadaan Tuhan tidak boleh dibuktikan dengan bukti logik. Orang yang mengekalkan kepercayaan ini dikenali sebagai atheist. Ketidakpuasan hati dengan bukti agama yang ada, pertimbangan filosofis, penyelidikan ilmiah atau pengalaman peribadi adalah beberapa sebab mereka mungkin mengambil pendirian ini. Bagi setengah atheist, kepercayaan pada Tuhan kelihatan bertentangan dengan pandangan mereka tentang alam semesta. Atheism tidak boleh digunakan untuk menilai semua orang. Atheism mempunyai banyak nuansa dan pandangan yang berbeza. Beberapa atheist mungkin bersifat agnostik atau mengakui bahawa mereka tidak dapat memastikan secara definitif sama ada Tuhan tidak wujud atau wujud. Mereka mungkin berpendapat bahawa jawapan kepada pertanyaan tentang keberadaan Tuhan tidak boleh didapati melalui pendekatan ilmiah moden. Pandangan Islam tentang fahaman ateis. Menurut sejarah Islam, ateisme bukan sahaja menolak kewujudan Tuhan serta agama, malah ateis juga bermaksud mereka yang mengingkari serta mendustakan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala atau disebut sebagai kufur, murtad atau tidak beragama. Ini kerana kewujudan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala merupakan suatu kepastian. Secara umumnya, ateis boleh difahami sebagai orang yang tidak mengerti atau mempercayai kewujudan Tuhan. Manakala atheism bermaksud fahaman atau kepercayaan yang tidak mengakui kewujudan Tuhan, iaitu lawan kepada atheism yang bermaksud fahaman mengakui kewujudan Tuhan. Ancaman ideologi moden bukan sahaja isu yang dihadapi oleh Islam. Ia adalah isu yang dihadapi oleh semua agama di seluruh dunia untuk menggerakkan tradisi mereka. Kelihatan setiap agama berusaha keras untuk menangani tekanan dan serangan pemikiran ini. Mereka mungkin terpaksa mengikut garis panduan dan trend ideologi kontemporari, atau mereka perlu memberikan jawapan yang munasabah kepada konsep yang dikemukakan. Keadaan ini sangat membimbangkan, terutamanya bagi orang Islam yang tidak mempunyai asas yang kukuh untuk keilmuan akidah. Mereka mudah terpengaruh oleh pelbagai ideologi yang menawarkan konsep yang kelihatan menarik dan berasaskan akal sehingga mereka boleh menghancurkan kepercayaan agama seseorang Muslim. Dalam pandangan Islam, Allah adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Iman kepada Allah adalah satu dari rukun iman yang harus diyakini oleh setiap Muslim. Ajaran Islam menekankan bahawa manusia harus mengakui keberadaan Allah, menyembahnya dan mengikuti perintah-perintahnya. Atheism dalam Islam dianggap sebagai kesesatan dan menghancurkan dasar-dasar iman. Al-Quran, kitab suci Muslim, secara tegas menyebutkan keberadaan Allah dan mengajak manusia untuk menunjukkan kebesaran dan kekuasaannya dalam penciptaan alam semesta. Para ulama dan sarjana Islam secara meluas menolak dan mengecam atheism kerana dianggap sebagai bentuk niat jahat dan ketidaktahuan yang melanggar ajaran agama. Namun, penting juga untuk dicatat bahawa dalam Islam ada panggilan untuk berfikir dan merenung secara mendalam tentang alam semesta sebagai tanda keberadaan dan kekuasaan Allah. Islam mendorong manusia untuk menggunakan akal yang sihat dan mempercayai fenomena alam secara ilmiah. Oleh sebab itu, ada ruang bagi debat dan diskusi rasional dengan orang-orang yang memiliki pandangan ateis, dengan harapan untuk memberikan pemahaman dan mengarahkan mereka ke jalan kebenaran. Dalam menghadapi atheism, pendekatan yang umum dalam Islam adalah melalui pendidikan, dialog dan membukti bahawa yang mendukung keberadaan Allah dan ketuhanannya. Muslim diarahkan untuk berbagi pengetahuan tentang agama, mengajarkan nilai-nilai keimanan dan mempraktikkan keteladanan yang baik dalam upaya untuk membawa orang lain menuju keimanan. Pandangan atheism dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk mengekalkan dialog yang saling menghormati dan memahami perbezaan pendapat. Dalam Islam, kebebasan berfikir dan beragama adalah nilai yang penting. Tetapi setiap orang berhak untuk mempertahankan pendapat peribadi mereka, walaupun pendapat mereka bertentangan dengan ajaran agama tertentu. 2.0, iaitu objektif kajian. Secara khususnya, kajian ini dijalankan adalah untuk mencapai objektif-objektif yang berikut.
2.1 itu menjelaskan definisi dan konsep etism. 2.2 mengkaji ciri-ciri pemikiran etism. 2.3 iaitu mengenai analisis daya penarik dan cara fahaman etism. 2.4 mengkaji usaha dan pencegahan serta faktor etism. 2.5 iaitu yang terakhir menganalisis implikasi terhadap individu, masyarakat dan negara. Kajian etisme. Etisme adalah pandangan yang menolak atau tidak percaya pada adanya Tuhan. Fahaman ini tidak percaya kepada Tuhan, kewujudan Tuhan secara mutlak, mengingkari metafizik kebangkitan dari salah. Mereka hanya berpegang dengan logik semata-mata sehingga membawa kepada etisme. Etisme di Malaysia adalah topik yang kontroversial kerana negara ini secara rasmi menganut agama Islam sebagai agama negara. Malaysia mengakui Islam sebagai agama utama dan memberikan perlindungan khusus terhadap Islam dan hukum dalam negara. Pemerintah Malaysia memiliki kebijaksanaan iaitu memperketatkan undang-undang terhadap etisme dan penghinaan terhadap agama. Menurut Undang-Undang Dasar Malaysia, setiap orang berhak memiliki kebebasan beragama, tetapi dinyatakan bahawa penyebaran ajaran sesat adalah dilarang. Di Malaysia, etisme dilihat sebagai pelanggaran undang-undang. Kerajaan melihat etisme sebagai sesuatu yang bahaya kepada keharmonian sosial dan nilai tradisi penduduk agama Malaysia. Orang yang dikenali sebagai etis atau yang menyatakan pendapat etis sering mengalami tekanan, penghinaan atau tindakan undang-undang. Di samping itu, dalam masyarakat Malaysia yang kebanyakannya beragama, pandangan etis kadang-kala mendapat stigma. Orang yang dikenal pasti sebagai etis sering mengalami penolakan daripada keluarga dan masyarakat mereka. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa inisiatif dalam beberapa tahun kebelakangan ini untuk mengaruspadanakan perspektif etis dalam wacana awam Malaysia. Penggunaan media sosial dan platform dalam talian oleh organisasi etis untuk menyampaikan idea membawa perhatian kepada topik penting dan menggalakkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang etisme. Definisi etisme. Definisi bagi etisme ialah fahaman atau kepercayaan yang tidak mengakui kewujudan Tuhan. Selain itu, terma etisme diambil dari bahasa Yunani iaitu atheos yang bermaksud tanpa Tuhan. Kewujudan gaya fikir etisme sudah wujud pada setiap zaman. Secara umumnya, etis boleh difahami sebagai orang yang tidak mengakui atau mempercayai kewujudan Tuhan. Manakala etisme bermaksud fahaman atau kepercayaan yang tidak mengakui kewujudan Tuhan. Lawan kepada etisme ialah bermaksud fahaman yang mengakui kewujudan Tuhan. Konsep etisme. Etisme ialah konsep tidak mempercayai atau menolak kewujudan Tuhan atau mana-mana dewa lain. Sifat utama etisme ialah menafikan kewujudan Tuhan. Etis tidak mempunyai kepercayaan atau tidak percaya kepada entiti atau dewa unggul yang mencipta atau mengekalkan kawalan ke atas dunia. Etisme sering dikaitkan dengan keraguan terhadap tuntutan agama. Etis kerap menggunakan logik dan pemikiran kritis untuk menganalisis dan menilai pernyataan tentang Tuhan atau agama. Etisme sering dikaitkan dengan falsafah rasionalis yang mendasarkan penilaian kebenarannya pada sebab dan penakulan. Etis cenderung menolak idea tanpa asas logik atau bukti yang mencukupi dan mencari hujah dan bukti yang menyokong pandangan mereka. Prinsip etisme memandangkan etisme bukanlah sistem kepercayaan berstruktur dengan prinsip yang ditetapkan. Setiap orang mempunyai pegangan yang berbeza. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa idea atau konsep berulang yang sering dikaitkan dengan etisme iaitu kurang kepercayaan kepada Tuhan, ketiadaan iman kepada Tuhan atau mana-mana dewa lain adalah sifat utama etisme. Asas etisme adalah dalam penolakan pernyataan teistik kerana mahukan bukti yang meyakinkan atau sokongan logik. Etis sering menghormati sebab, analisis, kritikal dan hujah daripada bukti. Mereka menekankan kepentingan mencabar dan menilai kepercayaan, terutamanya agama, berdasarkan justifikasi logik dan bukti empirikal. Empirisme dan sains adalah dua perkara yang sering dijumpai oleh etis sebagai perkara yang agak menarik. Mereka menolak penjelasan perkara gaib dan memihak kepada penjelasan berdasarkan data yang ada kerana mereka menganggap sains sebagai teknik yang boleh dipercayai untuk memahami alam semula jadi. Etis memberikan penekanan yang kuat terhadap nilai kebebasan berfikir dan bersuara serta kebebasan kepercayaan. Mereka menyokong kebebasan untuk menyoal dan mengkritik keyakinan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Amar Syahmi bin Muhammad Zaini. Nombor ID 2023115983. Saya akan menerangkan tentang ciri-ciri pemikiran atheism dan daya penarik atheism. Okey. Sebagai satu fahaman, atheism adalah pandangan yang menolak ataupun menafikan kewujudan Tuhan, meskipun tidak ada ciri khas yang secara mutlak membedakan semua pemikir ateis. Atheism mempunyai prinsip-prinsipnya yang tertentu dan terdapat beberapa ciri umum yang sering dikaitkan dengan pemikiran atheism. Jadi, bagi seseorang yang bergelar ateis ataupun memegang kepada prinsip ateis secara tidak langsung, haruslah berpegang kepada prinsip yang berikut. Okey, prinsip yang pertama, penolakan terhadap keberadaan Tuhan. Menolak secara mutlak wujudnya Tuhan ataupun segala yang bersifat ketuhanan kerana tidak wujudnya jasad yang dapat dilihat secara nyata dan jelas. Ateis meyakini bahawa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung keberadaan Tuhan. Mereka berpendapat dan percaya bahawa keyakinan agama hanyalah sebagai ilusi ataupun hayalan dan secara amnya perlu dihapuskan kerana tidak dapat diadili secara intelektual dan juga berbahaya kepada manusia. Okey, prinsip yang kedua, kepercayaan bahawa suatu perkara memerlukan bukti untuk diterima. Okey, untuk menentang konsep iman ataupun meyakini tanpa bukti, prinsip ini seringkali dipakai. Mereka seolah menyifatkan keimanan seseorang adalah suatu alasan untuk tidak berfikir. Menurut Richard Dawkins, faith is the great cop-out, the great excuse to evade, to need to think and evaluate evidence. Faith is belief in spite of, even perhaps because of, the lack of evidence. Prinsip yang ketiga, rasionalitas dan keberpihakan kepada bukti empiris. Berkepercayaan bahawa metodologi dan pendekatan ilmiah dapat diterapkan untuk segala hal ataupun istilah lainnya scientism. Golongan ini cenderung mengedepankan pemikiran rasional dan metod ilmiah dalam mencari penjelasan tentang dunia dan berpendapat sains adalah cara pandang dunia yang paling tinggi sehingga menafikan cara lainnya. Mereka cenderung hanya percaya apa yang dapat diuji, diamati dan dibuktikan secara empiris. Okey, prinsip yang terakhir, pemikiran sekular. Ateis biasanya mempunyai pandangan sekular yang bermaksud mereka memisahkan urusan agama dari politik dan hal ehwal awam. Mereka menyokong kebebasan beragama atau ateism serta mereka juga fokus pada etika sekular kerana ateis tidak bergantung pada kerangka keagamaan dalam menentukan nilai-nilai etika. Mereka cenderung mengembangkan etika berdasarkan pertimbangan rasional, empati dan pengaruh budaya dan sosial. Okey, seterusnya, daya penarik ateism. Walaupun daya tarikan ateism mungkin berbeza bagi setiap individu, tetapi masih terdapat beberapa alasan umum yang menarik atau menyebabkan seseorang individu tertarik pada ateism. Iaitu yang pertama, pertimbangan rasional. Pada masa kini, masih ramai orang yang tertarik kepada ateism kerana mereka percaya bahawa kepercayaan agama tidak mempunyai asas yang cukup atau kukuh. Mereka mungkin percaya dan merasa bahawa tiada sokongan untuk kehadiran Tuhan atau makhluk gaib lain dalam bukti empiris. Yang kedua, kebebasan berfikir. Tidak menghiraukan juga jika seseorang tertarik dengan ateism kerana ateism seringkali menawarkan kebebasan berfikir yang bebas dari hukum agama. Individu yang tertarik akan ateism ini mungkin berfikiran dan merasa bahawa mereka dapat menjelajahi dan mengembangkan pemikiran mereka sendiri tanpa ada batasan atau kendala yang ditetapkan oleh kepercayaan agama. Seterusnya, yang ketiga, pemisahan agama dan negara. Mungkin bagi sebahagian individu ini adalah alasan yang menarik kerana mereka berpendapat bahawa kebijakan publik dan keputusan politik seharusnya berdasarkan pada rasionalitas dan kepentingan umum, bukan pada keyakinan agama tertentu. Jadi banyak individu yang tertarik pada ateism kerana ianya sering dikaitkan dengan pandangan sekular yang memisahkan agama dari urusan publik dan pemerintahan. Yang terakhir sekali, pencarian alternatif. Meskipun ateis tidak mempercayai akan kewujudan Tuhan dan tidak meyakini dengan kekuasaan Tuhan, mereka masih mencari makna atau sebab tujuan kehidupan dalam kerangka manusia, moralitas, kebahagiaan dan hubungan antara manusia.
Beberapa individu mungkin tertarik pada atheism kerana mereka merasa bahawa sumber-sumber ini dapat memberikan makna dan tujuan yang memadai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hilmi bin Muhammad Khalid akan membentangkan cabaran-cabaran fahaman atheism. Pertama sekali kita pergi kepada cabaran yang pertama, iaitu penentangan syariat agama Islam oleh golongan intelektual. Pada masa kini, ilmu pendidikan yang tersebar ke seluruh dunia kebanyakannya memfokuskan kepada perkara-perkara yang bersifat logikal dan jelas melalui teori-teori dan kajian oleh ahli arkeologi dan ahli falsafah. Namun kebanyakan jurnal ilmiah yang diterbitkan kebanyakannya di bawah pengaruh golongan sekular yang memisahkan agama dari kehidupan. Ini bermakna segala pandangan agama berkaitan dengan kejadian manusia, kejadian alam, kesemuanya akan ditolak. Dan majoriti pandangan golongan ini disebarkan melalui jurnal saintifik. Sebagai contohnya, jurnal saintifik yang ditulis oleh Nick Spencer, iaitu seorang tokoh ateis yang mengeluarkan buku Atheist, The Origin of the Species. Itu sebuah buku, dan di dalam jurnal ini menerangkan asal-usul manusia yang berasal daripada spesies monyet kerana persamaan fizikal yang ada pada haiwan tersebut sama seperti manusia, seperti adanya kedua tangan dan dua kaki, mempunyai hidung dan sebagainya, semuanya hampir sama. Jadi persamaan yang ada pada haiwan tersebut lalu semakin lama semakin berubah, berevolusi menjadi manusia yang mempunyai akal. Yang ini daripada seekor monyet berevolusi berubah, semakin lama semakin banyak pengetahuan yang diserap, lalu wujudnya manusia yang berakal. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman daripada surah Fatir ayat 11, dan Allah menciptakan kamu, yakni manusia, daripada tanah, kemudian daripada setitis air benih, iaitu air mani, kemudian ia menjadikan kamu berpasangan dari kalangan lelaki dan wanita. Namun kebanyakan manusia lebih mempercayai tokoh-tokoh yang terkenal dalam bidang etis seperti Stephen Hawking, Charles Darwin dan sebagainya, disebabkan oleh pengaruh mereka yang kuat terhadap teori-teori kehidupan berdasarkan logik akal. Informasi yang disebarkan melalui jurnal tersebut sudah pasti akan membawa hipotesis atau pendapat-pendapat yang bersifat sekular, dan golongan intelektual yang muncul daripada pengaruh ini akan menyokong gerakan fahaman atheism. Hal ini akan menyebabkan masyarakat yang kurang pengetahuan akan terpengaruh dengan golongan intelektual yang mengikuti fahaman atheism. Dan juga syariat agama Islam dalam kehidupan akan mula dipertikaikan oleh golongan ini, khususnya dari aspek penjagaan aurat, iaitu mereka akan mempersoalkan dengan pemakaian tudung terhadap wanita. Mereka akan mempersoalkan mengapa lelaki tidak boleh pakai seluar pendek, kerana mereka akan mula menganggap yang penjagaan aurat ini sebenarnya mengungkung kebebasan seseorang dalam berfashion atau berpakaian. Dan juga hukuman hudud dan qisas dianggap kejam, kerana seperti mana kita tahu hukuman hudud dan qisas ini semuanya melibatkan hukuman yang akan dibalas dengan setimpal dengan apa yang telah dilakukan. Sebagai contohnya, hukuman qisas, jika seorang penjenayah disabit dengan kesalahan membunuh, maka dia akan dihukum bunuh seperti mana dia membunuh orang tersebut. Dan juga hukuman hudud, seseorang yang mencuri akan dipotong tangannya. Jadi hukuman seperti ini akan dianggap zalimlah oleh puak-puak atheism, kerana sangat kejam dan hanya diamalkan ketika masyarakat zaman dahulu. Jadi itu ialah isi yang pertama. Okay, seterusnya kita pergi kepada cabaran atheism yang kedua, iaitu cabaran penjagaan akidah dalam kalangan masyarakat. Seperti mana kita tahu,
fahaman atheism membawa misi menolak kewujudan Tuhan dan alam ghaib. Fahaman ini mestilah ditentang habis-habisan oleh masyarakat, kerana golongan fahaman ini menganggap semua perkara memerlukan bukti secara zahir atau terang-terangan baru boleh diterima akal. Misalnya teori Big Bang yang menjelaskan bahawa alam ini terjadi kerana letupan bintang yang berkecai menyebabkan taburan planet-planet wujud di alam semesta hasil daripada letupan tersebut. Teori ini disamakan dalam eksperimen daripada saintis barat, di mana mereka mengambil sebiji batu, lalu mereka letak di sebuah padang. Kemudian batu tersebut diletupkan dengan ledakan bom, sampailah batu tersebut bertaburan di sekitar padang. Jadi mereka mengambil hasil daripada kajian eksperimen tersebut, mereka menyamakan dengan teori kewujudan planet-planet dan sebagainya. Dalam akidah Islam, setiap Muslim dan Muslimat berpegang kepada tauhid rububiyah, iaitu percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan yang bersifat esa, pencipta dan pemilik sekalian alam. Namun tauhid ini tidak selaras dengan fahaman atheism yang wujud pada masa kini, kerana golongan atheism mendakwa bahawa Tuhan itu tidak wujud disebabkan tiada bukti secara jelas atau secara fizikal bahawa Tuhan itu wujud, yakni mereka tidak nampak di mana Tuhan itu berada. Jadi hal ini akan memberi risiko kepada individu yang kurang mendalami terhadap ilmu agama dari aspek akidah, syariat dan sebagainya. Kebanyakan mereka sudah pasti akan merasa pengaruh lah, terutama golongan remaja, golongan belia di institusi pendidikan. Jadi penerapan unsur agama yang kuat perlu diterapkan dalam diri anak-anak. Jadi itu untuk huraian isi yang kedua. Okey, kita lihat pula kepada cabaran yang ketiga, iaitu kebangkitan hujah-hujah yang dilantunkan oleh puak atheism. Pada masa kini, golongan yang berfahaman atheism telah mengeluarkan beberapa hujah terhadap agama. Mereka mendakwa Tuhan yang mempunyai pelbagai versi dalam pelbagai agama memberi persepsi yang negatif terhadap kesahihan kewujudan Tuhan, yang ini menimbulkan kekeliruan terhadap masyarakat. Contohnya, selain agama Islam, terdapat agama lain seperti agama Hindu yang mempunyai dewa ular, dewa gajah dan lembu. Dan agama Buddha pula ada Gautama Buddha ataupun dewa lain seperti Sun Wukong dan sebagainya. Menyebabkan golongan atheism mempercayai bahawa manusia sengaja mencipta kepercayaan kepada Tuhan untuk mengawal sosial dan tingkah laku manusia itu sendiri. Hal ini kerana setengah masyarakat mereka ini bersifat terbuka untuk menerima kepercayaan baharu, dan sudah pasti apabila mereka menerima kepercayaan agama tersebut, mereka akan mematuhi setiap peraturan, kerana peraturan yang bersifat kerohanian dalam kehidupan ini mudah mempengaruhi seseorang. Jadi timbulnya hujah-hujah sebegini disebabkan kurangnya kajian golongan atheism terhadap agama, yakni mereka tidak kaji secara mendalam untuk merungkai kebenaran yang hak lah. Sebab sekarang terdapat berbagai agama, jadi mereka tidak tahu mana satu yang benar. Jadi mereka hanya menghukum berdasarkan persepsi masyarakat moden dan keyakinan terhadap perkara-perkara yang zahir. Jadi itulah cabaran-cabaran atheism yang telah saya bentangkan tadi. Sekian daripada saya akhiri bahagian saya dengan ucapan terima kasih. Seterusnya, cara pencegahan gerakan etis di Malaysia. Cara pencegahan yang terbaik adalah melalui penguatkuasaan undang-undang yang keras, iaitu termasuklah penangkapan dan pemenjaraan. Mereka yang terlibat harus mempunyai kesan jangka panjang. Selain itu, sebarang dialog, perbincangan dan perbualan dari hati ke hati mesti dijalankan dengan berhati-hati, dan kita juga memerlukan bantuan pakar dan ulama yang lebih bijak untuk menenangkan golongan etis ini. Manakala dari segi intelektual,
Para golongan pakar diperlukan untuk menyangkal hujah kumpulan etis ini. Ulama boleh merumus hujah agama untuk mengembalikan kepercayaan mereka kepada agama Islam. Faktor kemunculan etisme di Malaysia. Faktor pertama ialah kemajuan dalam bidang sains dan teknologi. Kita boleh lihat bahawa kesan daripada teknologi dan sains telah menjadikan individu tidak lagi bergantung harap kepada manusia gaib mahupun Tuhan sewaktu berada dalam kesusahan. Kemajuan dalam sains telah menjadikan manusia mengetahui tentang misteri alam yang sebelum ini memerlukan Tuhan sebagai perantara untuk mendapatkan jawapan di dalam kehidupan mereka. Faktor yang kedua ialah masyarakat progresif sosial. Progresif sosial ialah pemahaman yang memandang adat dan norma sebagai pemboleh ubah yang merubah mengikut peredaran masa. Masyarakat ini menghargai inovasi dan menilai persepsi lama sebagai konservatif yang negatif. Pada masa kini, media baru memainkan peranan yang besar dalam pemikiran dan ideologi manusia. Penyebaran fahaman etisme semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat mengikuti perkembangan masa melalui media sosial. Faktor yang ketiga ialah moral. Kumpulan etis percaya bahawa mereka tidak perlu bersikap moral untuk mempercayai ganjaran syurga ataupun hukuman di neraka. Tindakan manusia yang baik maupun yang buruk diperlukan serta tidak mempercayai kewujudan Allah telah menyebabkan mereka fahaman etis ini semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat. Implikasi etism terhadap individu. Individu akan hilang ketenangan jiwa kerana Allah mendatangkan masalah tersebut kepada orang yang berfahaman etism. Mereka hidup dalam kesedihan dan merasakan diri dalam keadaan keluh kesah. Seterusnya, kemurungan dan cemas. Mereka merasakan kemurungan dan cemas hasil daripada ujian yang diberikan oleh Allah. Kesan etism terhadap masyarakat. Masyarakat akan berpecah belah. Orang yang beragama Islam bergaduh dengan orang yang berfahaman etis. Hal ini diburukkan lagi dengan memiliki senjata tajam seperti pisau, parang dan kayu. Seterusnya, masalah sosial. Masalah sosial seperti merompak, mencuri dan membunuh meningkat. Hal ini kerana orang yang melakukan masalah sosial menganggap tiada Tuhan yang akan membalas tindakan mereka. Kesan etism terhadap negara. Pertama, bencana alam. Allah akan menurunkan bencana alam seperti hujan batu, puting beliung dan banjir ke atas negara yang memiliki penganut etism yang ramai. Seterusnya, kerajaan yang mengamalkan rasuah. Allah akan menjadikan kerajaan di sesuatu negara mengamalkan rasuah yang tinggi. Kesimpulan kajian. Setiap agama dan negara sedang berhadapan dengan ancaman etism yang menyuruh kepada pemikiran menolak Tuhan. Etis percaya bahawa Tuhan tidak wujud dan kewujudan Tuhan adalah palsu. Secara tidak langsung turut menolak agama dan tidak beragama. Pemikiran Sun Song ini merupakan antara sejarah terburuk dalam kehidupan bertamadun manusia. Bagi seorang Muslim, menganut fahaman etis dianggap sebagai kufur atau murtad kerana menolak Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Malah ia merupakan suatu bentuk penjajahan yang baru.